Bab 4. Pendidikan moden. Dalam bab ini, anda akan mempelajari tentang pendidikan moden. Ini terbahagi kepada 3 cabang. Yang pertamanya ialah definisi, yang kedua adalah perubahan, dan yang ketiga adalah teori perspektif. Dari segi definisi pendidikan moden, ia bermaksud proses pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Contohnya kalau kita tengok dulu, kalau nak belajar zaman dulu kalau nak belajar kena pergi ke pondok. Tapi kita sekarang nak belajar dah boleh belajar melalui Google Meet, melalui Zoom. So dekat mana-mana kita berada pun kita boleh belajar. Penyampaian ilmu itu tetap berlaku. Okey, kita pergi kepada perubahan pendidikan moden. Kalau dulu pendidikan secara tradisional, maksudnya kalau dulu hanya belajar baca Quran, belajar mengaji. Tapi sekarang kita dah ada satu sistem pendidikan moden yang mana belajar kita ada silibus. Contohnya KSSM, KSSR, apa benda semua itulah. Okey, yang ketiga adalah teori perspektif. Teori perspektif ini terbahagi kepada 2, iaitu teori fungsionalisme dan pendidikan moden, dan yang kedua adalah teori konflik dan pendidikan moden. Seterusnya, kita pergi kepada definisi pendidikan. Okey cikgu, apa yang cikgu faham berkenaan dengan pendidikan sebenarnya? Maksud pendidikan itu sendiri. Alright, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan bagi sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi setelah mereka melalui proses pengajaran, pelatihan dan penelitian. Okey, kalau kita tengok daripada generasi atuk nenek kita dulu lagi pun, proses pembelajaran tu dah berlaku. Cuma dulu mungkin kalau dia belajar lain lah sekolah. Kalau kita sekarang, kita belajar dekat sekolah. Kalau atuk nenek kita dulu mungkin belajar dekat pondok, belajar dengan tok guru kampung. Right? So yang kedua adalah secara fungsionalnya, pendidikan merupakan satu proses perpindahan atau transmisi. Transmisi ini adalah satu perjalanan yang secara berterusan lah. Perjalanan yang berterusan yang berlaku secara formal ataupun tidak formal, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berlaku antara satu generasi kepada generasi yang lain. Ia juga boleh berlaku dalam generasi yang sama. Contohnya macam dia berlaku secara formal ataupun tak formal. Contohnya kalau secara formal ni kita belajar dekat sekolah, macam sekarang kita belajar dalam kelas, itu pembelajaran secara formal. Tapi kalau kita tiba-tiba kita jumpa dengan guru kita dekat tepi jalan, so kita duk berborak-borak dengan dia, itu orang panggil pembelajaran secara tidak formal. Kita dapat ilmu tapi bukan secara formal. Kita dapat ilmu melalui, mungkin kita dengar dia bercerita tentang pengalaman dia itu pun dipanggil sebagai pembelajaran secara tidak formal. Okey, next kita pergi kepada perubahan pendidikan moden. Semasa zaman pra-industri, pendidikan hanya kepada golongan tertentu sahaja. Ini menyebabkan ada sebilangan dalam masyarakat yang buta huruf dan tidak pandai mengira. Kalau zaman dulu nak belajar ni susah, tak macam sekarang. Sekarang semua orang ada duit. Mungkin dulu kalau nak belajar ada kekangan kewangan, kekangan daripada keluarga, adik-beradik ramai. So tak boleh, ibu bapa tak boleh nak hantar anak-anak untuk belajar. So pendidikan ni dia tertumpu kepada golongan tertentu sahaja kalau zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita tengok kerajaan kita dah banyak bantu rakyat-rakyat kita untuk belajar, untuk memastikan rakyat Malaysia ni semua berpendidikan.
Yang kedua adalah pada zaman tradisional, banyak buku-buku menggunakan tulisan tangan. Pendidikan di Eropah semakin meluas selepas mesin cetak dari China diperkenalkan. Dan pendidikan di institusi atau sekolah mula berkembang semasa revolusi perindustrian kerana dianggap sebagai titik tolak kepada era moden. Baik, seterusnya kita pergi kepada teori pendidikan moden. Teori yang pertama iaitu teori fungsionalisme. Teori ini menganalisis pendidikan dengan menghubungkan sekolah kepada keperluan-keperluan masyarakat. Teori ini banyak dikaitkan dengan tokoh-tokoh awal seperti Comte, Spencer dan Durkheim. Durkheim membandingkan masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Pendidikan untuk masyarakat merupakan agenda kepada sistem pendidikan moden. Pendidikan bukan untuk membentuk potensi atau kebolehan individu, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Fungsionalisme mengakui konflik berlaku dalam masyarakat moden adalah mengenai perubahan-perubahan dalam pendidikan. Teori yang kedua pendidikan moden ialah teori konflik. Ianya adalah memberi perhatian kepada masalah-masalah pendidikan dalam masyarakat. Menganggap pendidikan moden memberi masalah kepada masyarakat, menyatakan pendidikan berfungsi untuk memenuhi kehendak-kehendak ekonomi yang menjadi asas kepada masyarakat. Pendidikan terikat kepada asas-asas ekonomi dan sosial masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bowles dan Gintis. Sistem kapitalis menggalakkan perkembangan pendidikan sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi. Sistem pendidikan adalah merupakan suatu unsur integrasi dalam reproduksi, iaitu yang boleh kita faham penggabungan untuk memperbanyakkan struktur kelas yang sudah lazim terdapat dalam masyarakat. Antara soalan-soalan yang berkisar berkenaan dengan pendidikan moden ialah: pertamanya, bagaimanakah masyarakat mempengaruhi sekolah? Yang kedua, bagaimanakah sekolah memenuhi keperluan masyarakat? Yang ketiga, pendidikan moral telah menjadi mata pelajaran di sekolah Malaysia. Mengapakah sekolah Malaysia mengajarkan pendidikan moral? Apakah kandungannya? Bagaimanakah pelaksanaannya? Sejauh manakah pendidikan moral perlu di Malaysia? Seterusnya, mengapakah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris menimbulkan konflik? Bagaimanakah penyelesaiannya? Dan seterusnya, apakah kaitan antara sekolah dan masyarakat? Apakah tujuan pendidikan kepada anda dan kepada masyarakat? Dan akhir sekali, mengapa anda belajar sehingga peringkat universiti?